Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan selamat tengah hari. Okay, hari ini kita continue untuk homework yang minggu lepas, Master Q 10.3. Lepas tu kita tengok buku gerak gempur. Alright. Saya buka dekat notes ya. Macam apa dah ni? Tak apa dah. Okay. Okay. So nak sure awak ada buku teks lah. Saya guna yang ni lah. Mastery Q 10.3. Untuk question number 1, the width of a rectangular cardboard is 24 cm. Okay, kita ada rectangle. Lukis. Lebar dia 24 cm. And then area dia adalah 960. So area equal to 960. Find the perimeter. Jadi soalan tanya perimeter berapa. Alright. Dekat sini, yang masalah kita sekarang nak cari length. Sebab width kita dah tahu dah, 24. Area adalah length times dengan width. Panjang darab dengan lebar. So, 24 darab dengan L. 960. Cari L dulu. 960 bahagikan dengan 24. Awak dapat 40. Jadi, panjang dia adalah 40. So, perimeter akan jadi 40 tambah 40 jadi 2 kali. Tambah dengan 24. Sini pun 24. 2 darab dengan 24. Okay, so 2 darab dengan 4. Tambah dengan 2 darab dengan 24. 128. Jadi jawapan dia adalah 128. Untuk soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 2. Dia kata perimeter of a rectangle is 48. Okay, perimeter 48. Rectangle tahu sama macam tadi. Lepas tu, explain how you should draw the rectangle so that the area is the largest. What is the largest area? Dia tanya. Okay, draw the rectangle. So, rectangle yang macam mana kita nak buat? Okay, sama ada dia square ke? Kalau tengok kat sini, kalau dalam exam tak keluar ni soalan ni sebab benda ni dia open. Bila dia open macam ni, dia tak akan keluar. Sebab tu dia keluar kat ni. Jadi kita tengok jawapan, dia kata adalah square. Square yang size 12. 12. Betul tak? Kalau 12 darab dengan 4, maksudnya dia punya perimeter 48. Okey, betul? Kalau area dia 12 darab 12, 144. Kita tengok macam tu je lah. Sebab tak keluar pun dalam exam. Okay, question number 3. Question number 3. Dia kata, the diagram shows a piece of rectangular type PQRS. A kite shape TUVW is inscribed in the rectangle. Inscribed tu maksudnya dia lukis kat dalam rectangle. Okay. Lepas tu, given that the perimeter PQRS is 120. Okay, kita lukis sikit lah. Okay, ada gambar rectangle. Lepas tu ada kite kat dalam ni. Sini S, V, R, U, Q, T, P, W. Sini 28. Kat sini 12. Okay, ni warna, ada warna green. Ni kite kat dalam. Dia kata perimeter PQRS adalah 120. PQRS keseluruhan dia lah. Okay, find the area. Area TUVW berapa? Properties kite, kita tahu ini dengan ni sama. Yang ni dengan yang ni sama. Jadi, bila dia sama dan dia pun adalah rectangle, kalau rectangle, yang ni dengan yang ni adalah sama. Yang ni sama. Apa yang sama? Length dia sama. Okay. Means that kalau dekat sini adalah 12, kat sini pun adalah 12.
And then kalau kat sini adalah 28, sini pun akan jadi 28. Okey. Lepas tu, kalau W dengan U tu kan dia duduk sama kan? Ni sama kan? Okey, dan dia pun duduk tengah. Yang ni pun sama. 12, 12. Okey, kita pun cari dulu yang ni. X, X. Kita cari. Kenapa saya letak X? Sebab dia sama panjang je. Dan kita pun dah tahu perimeter PQRS adalah 120. Jadi kita pun buat 120 tu tolak dengan semua yang ada nombor kat tepi tu. Tolak 28, tolak 12, tolak 12, tolak 28, tolak 12, tolak 12. Dapatlah 2X tu. Jadi 2X kita ialah sama dengan 120 tolak dengan 28, tolak 12, tolak 12, tolak 28, tolak 12, tolak 12. So, kita dapat 16. Jadi, X kita adalah 8. Okey. Jadi, dekat sini 8, sini pun 8. Ya. Kalau area TUVW, maksudnya dia nak suruh cari area kite. Area kite, formula dia adalah 1/2 darab A darab dengan B. Iaitu, contoh kite dia gini. Ini adalah A, panjang ni adalah B. Mana-mana je lah boleh berlaku. Okay. Jadi daripada gambar rajah kita, kite kita macam ni. Okay. Tinggi ni 24, 12, 12. Panjang ni berapa? 28 tambah dengan 8. Jadi kita pun buat 1/2 darab dengan 28 tambah 8 darab dengan 24. Jadi jawapan dia berapa? 28 tambah 8, 36. Okey, dapatlah 432. 432. Total dia. Okay, question number 3 kan. Nanti awak pause je lah. Saya buat. A plot of rectangular land is divided into 3 sections, P, Q, and R to plant 3 types of vegetable. The perimeter of the land is 170 meter and the length of the land is 15 meter more than its width. Find the area of the largest plot for planting the vegetable. Kita ada satu ladang, satu tanah. Kita divide kepada 3. P, Q, R. Dia kata perimeter tanah ni, perimeter rectangle ni lah, perimeter adalah 170. Lepas tu dia kata length ialah 15 lebih daripada width. Okey, kat situ dia bagi tahu. Kita tahu kat sini panjang dia length, sini pun length untuk ni. Ini adalah width. Okay, kita pun buat length tambah length, width tambah width. So, 2 length tambah dengan 2 width adalah 170. Okay. Dekat sini kita boleh bahagi dengan 2. Yang dia pun bahagi dengan 2. Kita akan dapat L tambah W. Sama dengan 170 bahagi dengan 2. Kita dapat 85. Okay. Yang ni satu equation, ni second equation. Maksudnya kat sini kita kena guna simultaneous linear equation untuk cari L dengan W. Soalan macam ni famous. Soalan kebat macam ni dia akan famous. Tak adalah kebat, tapi dia kena guna topik yang lain untuk selesaikan masalah ni. So dia akan jadi quite critical thinking. Awak kena fikir macam mana nak selesaikan dia. Okay, so kalau tengok kat sini, saya akan guna substitution. From equation 1, saya nampak ada L. So, L ni saya akan masukkan kat dalam ni. So, 15 tambah W sama 15 tambah W. Okay, tambah W samakan dengan 85. So, saya cari dulu W. W akan jadi 35. Okay, dah dapat W, kita carilah L. Masukkan balik dalam first equation. So, L equal to 15 plus W. 15 plus 35, 3, 4, dapat 50. Jadi, rectangle kita ialah length dia 50, width dia 35. Soalan tanya,
Find the area of the largest plot for planting the vegetable. Baru dapat yang ni. Lepas tu dia suruh cari apa lagi? Okay, find the area of the largest. Macam mana nak cari area? Ini. Oh, saya faham. P, Q dengan R. Jadi kita tengok sini P, Q, R. Yang mana yang paling besar? Q. So, Q adalah bentuk segitiga. 1/2 darab tapak darab tinggi. Base darab dengan height. So, 1/2 times 50 times dengan 35. Nah, gitu. Yes. Baru dapat 875. Sebab dia kata find the area of the largest plot. Kita tengok situ. PQR tu, which one adalah yang paling besar? So, the answer is Q. So, Q ni bentuk dia apa? Segitiga. Soalan ni memang betul-betul terbaik. Sebab awak akan guna chapter 6, linear equation. Lepas tu, pada masa yang sama, awak kena guna parameter. Pada masa yang sama juga, awak kena guna area triangle. Ada 3 benda awak guna kat sini. Okay, boleh Mastery Q 10.3. Okay, mari kita tengok buku gerak gempur. Gerak gempur, buku gerak gempur. Okay, soalan nombor 1. Given the perimeter of a square is 72 cm. Square ya. Bila square, sisi dia semua sama. Macam tu. Okey, jadi kita tahu sini ada 4 sisi. Bolehlah 72 bagi dengan 4. 72 bagi 4, kita dapat 18. Maksudnya setiap sisi ni adalah 18, 18, 18, 18. Find the length in centimeter of each side. So the answer is B. Number 2. In the diagram, PQRS is a square and TUVW adalah rectangle. Okay. Cari perimeter. Find the perimeter in centimeter of the whole diagram. Sini dapat 6, sini pun dapat 6. Lepas tu ada situ 13. Kat sini 11. WQ ni 11. 11 tolak 6 dapat 5. Okey, sekarang kat sini pun 12 lah. Sebab dia sama. Yang ni sama dengan yang ni. Perimeter tambah semua. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 12 tambah 6 tambah 12 tambah 13. So, kita akan dapat 64C. Nombor 3. Given the area of a rectangle is 78. Okay, rectangle once again. Panjang darab lebar. So, area is 78 and its width adalah 6. Width adalah lebar. Panjang dia tak tahu. Length tak tahu. Width dia 6. What is the length of the rectangle? Jadi, kalau nak cari area rectangle, panjang darab dengan lebar. So, 6L sama dengan 78. So, length kita akan jadi 78 bagi dengan 6. So, kita dapat 13. So, length kita adalah 13. Question number 4. Diagram 1 shows 2 rectangles K and L. Rectangle L is rearranged. Disusun balik. To form diagram 2. Daripada 1, dia tukar kepada 2. Kita nampak sini ada simbol ni 3. So, sini pun 3. Kat sini pun 3, 3. So, samalah ni. So, sini jadi 8. Find the difference in perimeter. Okay, so sini 3, kat situ 8, sini pun 8, sini pun 8. Kita cari perimeter yang pertama dulu. So, perimeter yang pertama adalah 8 tambah 3 tambah 8 tambah 3 tambah 8 tambah 3. Okay. So, 8 tambah 3 tambah 8 tambah 3 tambah 8 tambah 3. Betul ke ni? 8, 3, 8, 3. Berapa kali 8? Saya takut saya salah. 1, 2, 3.
8 darab 3, 24. Tambah dengan 3, ada berapa? 1, 2, 3. 3 darab 3, 9. So, is 33. And then, parameter yang kedua, 3, 3, 3, 3. 3 ada 4 kali, so 12. Tambah dengan 8, 8, 16. 28. Jadi, yang mana? Dia nak difference, perbezaan. So, 3, 3 tolak dengan 28. Kita dapat 5. Is it true? 1, 2, 3, 4. Okey. Dia nak parameter kan? 1. Oh. Kenapa? Saya salah kat sini. Kat sini ada tertinggal 5. Maksudnya, parameter yang pertama adalah 38. Parameter kedua, 28. So, tolak 2 tu dapatlah 10. Okey, saya silap saya tak nampak ada 5 tu. Okay, so the answer is B. Number 5. In the diagram, KLMN is a trapezium and KLQP adalah parallelogram. KLQP parallelo. Okay, yang tu trapezium. Find the area of the shaded region. Allah, mana shaded ni tak nampak. Sekejap saya tengok buku. Buku surat 51. Ni shaded dia. Okay, dia nak find the area yang shaded region. Okay, sekarang kita nampak kat sini, dia ada dua bentuk. Satu bentuk trapezium, satu lagi bentuk parallelogram. Okay, jadi kita nak cari yang ni. So, maksudnya kita akan cari area yang besar, iaitu area trapezium, tolak dengan area parallelo. Okey, area trapezium adalah 1/2 darab atas tambah dengan bawah, 10 tambah 16, 26. Darab dengan tinggi, 12. Okey, kita tolak dengan area parallelogram ialah 10 darab dengan 6. Ini 156. Itu tolak 60. Okey, kita dapat 96. So, the answer is C. Section B. Mark correct for the correct statement and wrong for the incorrect statement. P has the largest area. Kita tengok situ siapa yang paling lagi besar. Dia kata same perimeter. Misal kata kita ambil. Tapi dia perimeter. Makin besar. Patutnya makin besar dia punya perimeter, semakin mana dekat dalam buku tu, chapter 10. Relationship dia dekat muka surat 240. Tak tengok. Area akan kurang, or area will be the largest when the rectangle is square. Perimeter will be the smallest when the rectangle is square. Jadi kalau tengok situ, P adalah largest area, bukan R sepatutnya. Sepatutnya R. R ada smallest area. Salah. Q has the smallest area. Boleh? Q kecil je lah. Kalau contoh sini 2, sini 9 sikit je lah. 2, 9, 9, 18 contoh 22. 22 tak boleh. Sebab kena square, dia kena sisi dia semua sama. Mana? Ni pemada. Saya ambil contoh. Saya ambil satu nilai. Kalau contoh saya buat 4 lah. 4. So, semua ni 16. Kalau 16 yang tu boleh jadi 5. Dia boleh jadi 5, 3. Boleh jadi 16 juga parameter dia kan. Okey. Lepas tu, yang ni nak suruh jadi 16.
Boleh tak 6, 6? 6, 6 jadi 12. So, sini 2, 2. 12. Boleh? Okey, jadi kita tengok sini. Area P 15. Area Q 2/6, 12. Area R 4/4, 16. Okey, jadi tengok. P has the largest area. Salah. R has the smallest area. Salah. Q has the smallest area. Betul. Arrange the rectangle P, Q and R from the one with the largest area to the smallest. Jadi kalau tengok sini, the largest dia adalah R and then P, Q. 7A. Write the letter represent the base of the shape. Yang manakah base? Kalau tengok nombor 1 ni, dia bentuk parallelogram. So, base dia B lah. Height dia A. Lepas tu nombor 2, dia bentuk rectangle. So, base dia adalah C. B. Choose P, Q and R as the formula of the area for each of the following. Okay. Number 1, dia bentuk kite. So, mana formula kite? Q. Nombor 2, area. Bentuk apa ni? Bentuk trapezium. Ya. So, dia akan jadi R. Section C. Diagram shows consists of two rectangles same size dengan two rectangle same size. So, kalau sini 2, sini pun akan jadi 2. Kalau sini 6, 6 tambah 2 jadi 8. Sini pun lagi 8. 8, 2, 2. Okay, sekarang yang kita tak tahu adalah X. Perimeter segitiga adalah 24. Perimeter segitiga. Ni segitiga. Ada 6, ada 8. Sini X. So, kita kena cari X tu. So, 24 tolak 6, tolak 8. Dapat berapa? 24 tolak 6, tolak 8. Dapat 10 dapat 10. So, 8A, 10. Nombor 2, calculate the perimeter in cm of the shape. Jadi, X kita dah tahu 10. Bila perimeter, kita akan tambah yang kat luar saja. 2, tambah 10, tambah 2, tambah 8, tambah 2, tambah 8. Yang ni kena tunjuk satu markah ni. Awak tak boleh kira dengan congok macam tu je. Tak boleh. So, berapa tu? 2, 2 berapa? 3, 6, 8, 8, 16. 32. Jawapan dia 32. Okay, B. Ada orang yang share input. Saya tutup pintu kejap. Okay, B. The diagram shows a wall. The shaded region is painted grey. The perimeter of unshaded. Unshaded tu adalah yang tidak berlorek. 36. Jadi yang tidak berlorek tu 36. Awak bolehlah cari panjang ni. Ni lekuk ni. 36 tolak dengan 14. So dapat 22. Okey. Dekat sini atas ni 10. Sini 6. Jadi kat bawah ni akan jadi 16. Lepas tu panjang ni adalah 14. Kat sini 4. Jadi dekat sini akan jadi 10. Cari perimeter shaded region. Jadi bila perimeter shaded region, saya cari yang ni. 10, 10, 6, 4, 16, 22. Itulah jawapan dia. Tulis 10 tambah 10 tambah 6 tambah 4 tambah 16 tambah 22. Satu markah ni. Satu markah adalah untuk 22. Satu lagi markah adalah tambah semua. Lepas tu jawapan awak. Dapat 68. 3 markah. Satu. C1. Alan uses a wire with a length of 30 cm to make the frame of a shape as shown in the diagram. Okay. Dia kata 30 cm tu adalah untuk buat semua ni. Jadi 30 cm tu lah dia punya perimeter.
Seterusnya, kita nampak sini 4, kat sini 4. Jadi tinggi ni adalah 8. So, sini 6. For sure, sini akan jadi 2. Lepas tu, kat atas 6, bawah 5. Ini tak boleh nak cakap kan. Soalan tanya AB. Oh, so AB 2 lah. So, AB adalah 2. Satu markah. Lepas tu, by using the length of AB found in question 1, find the possible length of the two unknown side. Okay, ada 2 tempat yang kita tak tahu. Dekat sini. Panjang ni dengan panjang ni kita tak tahu. Kan? Macam mana nak cari tu? Kita boleh tahu daripada length wire dia. Length wire dia kan tadi dia cakap 30. So, 30 tu tolaklah semua ni. Kita akan dapatlah yang ni. Dengan yang ni. Okay, so 30. Tolak 6. Tolak 6. Tolak 4. Tolak 4. Tolak 5. So, dapat 5. Jadi, yang ini dengan yang ini adalah 5. Find the possible length of the two unknown side. Okay. So, macam mana nak dapat 5? Contohlah, itu 2, yang itu 3. Mungkin 2 dengan 3. Ataupun 2 dengan 3 kan dapat 5. 2 tambah 3 dapat 5 kan. Ataupun mungkin 1 dengan 4 ke. 3 dengan 2 ke. Antara ni je lah. Okay. 9A. Ada shaded region lagi. Dekat dalam ni. Ada lagi tak shaded region kat sini? Okay, soalan nombor 10, shaded region dia dalam. Ini shaded region dia ni. Tak ada dah. Alright. Nombor 9. The diagram shows Encik Osman's land in the shape of a rectangle. The shaded region is the road that separates the land into 2 parts. Encik Osman intends to fence off the 2 parts of the land. Calculate the length of the fence. Okay. Dia kata ada jalan ni. Dia nak letak pagar. Ni jalan. Jadi bila dia letak pagar tu keseluruhan lah. Pagar. Sini berapa? 12. Sini 15. Satu lagi. Sini 13, 11, 12. Okey, panjang ni berapa? 22 tolak dengan 6. Kita dapat 16. Jadi tambahlah semua tu. Sebab dia kata dia nak fence. So, berapa panjang fence? 9 tambah 15 tambah 12. Satu lagi. Tambah 11 tambah 12 tambah 16 tambah 13. So, total dia akan jadi 88. Nombor 2. Calculate the total cost that Encik Osman has to pay if the cost of fencing adalah RM60. So, 60 tadi darab dengan 88. Dapatlah RM 5280. Yang ni satu markah untuk 16. Satu markah sini, satu markah sini. 2 markah. Okay, betul. B. Find the area of the above trapezium. Sini 20, sini pun 20. Trapezium 1/2 darab atas tambah bawah. 20 tambah 25 darab dengan tinggi 12. 270. Satu markah, satu markah. 13 bukannya ini adalah slang. Condong. Tinggi adalah 12. C. Find the area in cm squared of the shaded region. Okay, bentuk-bentuk apa ni? Dia kata KLMN ni adalah bentuk trapezium. Jadi, maksudnya area trapezium yang besar, kita akan tolak dengan yang ni. Yang putih ni. Jadi, area trapezium 1/2 darab atas tambah bawah. 10 tambah 12, 22. Darab dengan tinggi, 6. Jadi, area trapezium kita, darab 22, darab 6. 66. Kita akan tolak dengan area triangle.
1/2 darab tapak. Tapak ni berapa? 12 bagi dengan 3, 4. Darab dengan tinggi. Tinggi dia berapa? Okey, yang ni 6. 6 tu adalah tinggi semua. 6 bagi 2, 3. So, tinggi dia adalah 3. So, 66 tolak dengan 6. Dapat 60. Okey, markah dia adalah ni. Saya nampak 66 ataupun 6 dapat 1 markah. Awak tolak 1, yang ni dapat 1. 3 markah. Kalau dalam exam. Soalan nombor 10. Last The diagram shows a trapezium PQRS. The area of triangle PQT. Okay, area dia 30. Area triangle 1/2 darab tapak. Base darab dengan height. Sama dengan 30. 1/2. Base dia adalah 5. Tinggi dia X. Okay, cari. 2 bawa ke sana jadi 60. So, X adalah 60 bagi 5, 12. Okay. Find the area of the shaded region. Okay, tengok balik soalan. Dia kata, the diagram shows a trapezium PQRS. PQRS tu trapezium. Maksudnya, area trapezium tolak dengan area triangle. Dapatlah. Yang belum, so, area trapezium 1/2 darab atas, 12 tambah bawah. 12 tambah 18, 30. Darab tinggi, 8. Ini tinggi dia. Ini bukan, ini slang. Sini 1, sini 4. So, 120 adalah area trapezium. Kita tolak dengan area triangle. Tadi dekat soalan dia bagi tahu 30. Dapatlah 90. Okey. Awak tulis yang ni tak dapat lagi markah. Kena tulis dulu. 5 dengan X tu baru dapat. Samakan dengan 30. Baru dapat markah. B. The diagram shows a piece of fabric in the shape of an isosceles triangle. Isosceles triangle ni adalah segitiga sama kaki. Kaki dia je yang sama. Tinggi ni 8. Maksudnya tinggi ni dah 4. Tinggi ni pun akan jadi 4. Okay. Lepas tu soalan kata the shaded region with a perimeter 20 cm. Perimeter dia 20. Ni, yang ni 20 perimeter. Okay, perimeter ni 20. Tapi kita dah tahu sisi tepi ni 4 dengan 4. Jadi panjang dia berapa? 20 tolak dengan 8. Dapat 16 bagi 2. So, 8. Jadi, dekat panjang ni adalah 8. Ni. Yang ni adalah 8. Soalan. Find the area in centimeter squared of the remaining fabric. Jadi, kita kena cari area yang selebihnya. Kena cari area triangle dulu. Area triangle adalah 1/2. Tapak 12. Darab tinggi 8. Kita akan tolak dengan area fabric tu. Fabric tu adalah bentuk rectangle. 8 darab dengan 4. Okay, 1/2 darab ni. 6 darab 8, 48. Tolak dengan 32. Dapat berapa? 48. Betul kan? 8 darab 4. Okey. 32. 1/2 darab 12. Darab dengan 8. 1, 6, 48. 48 tolak 32. Dapat 16. Macam salah je. Segitiga sama kaki. Dia kan kata perimeter 20 cm. 4. The shaded region. With a perimeter. Betul lah. Shaded region dia. Kalau yang tu, terpilih 4. Sini 4 jadi 8. 20 tolak 8. Astaghfirullahaladzim. 20 tolak 8, 12. Okey. 20 tolak 8, 12 lah. 12 bagi 2 jadi 6. So, kat sini akan jadi 6 lah. 1/2. Area balik. Area triangle balik. Itu dah yang ni. Tolak dengan 6 darab 4. Yang ni adalah
48 tolak dengan 24. So, jawapan dia adalah 24. Baru betul. Satu markah untuk antara area triangle ataupun area rectangle. Satu markah. Satu lagi final answer. Patutnya B ni boleh dapat markah lebih ni. Sebab awak kena cari 6 tu. Patutnya dapat lagi 1. Dia kena ikut sikit markah. Okay, C. The diagram shows a parallelogram shape garden PQRS. Okay, parallelogram. Dia adalah base area dan height area dia. Calculate the area in meter square of the region planted with sunflower. Kita nak yang ni je. Jadi kita akan buat area parallelogram tolak dengan area rectangle. Sebab hibiscus ni rectangle. So kita cari area parallelogram. 24 darab dengan 28. Ini kita akan tolak dengan area triangle. Triangle kita 1/2 darab 24 darab 14. Ini 672. 168. Dapatlah 504. Banyak markah. Mungkin di 1, 2, 3, 4. Sepatutnya dekat sini ni, dia boleh satu je kot antara 24 darab 28 ataupun 1/2 darab 24 darab 14. Dia boleh jadi macam tu, mungkin 3. So kat atas ni mungkin boleh jadi lagi 1, 3 markah. Okey, habis. Itu je. Hari ni nak bincang benda ni je. So just get prepared je lah. Saya rasa hari Khamis Form 1. Lupa. Kelas hari Khamis, saya nak buat latihan. Tapi latihan tu awak kena isi online. Nanti saya bagi link lah. Sebab saya kan tak pernah kutip korang punya kerja. Contohnya korang buat, lepas tu korang hantar. Tapi nanti hari Khamis hari Khamis lah. Nanti saya buat soalan, lepas tu awak buat, lepas tu awak hantar. Waktu tu kita akan buat waktu kelas. Macam yang hari tu, ambil gambar, hantar. Ambil gambar, hantar. Okay, boleh? Dah? Okay. Itu sahaja. Hari ni just tengok benda ni je. Okay, so bye-bye.